السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Yang dihormati lagi dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, ahli jawatan kuasa Masjid Permatan Janggus, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan sambung perbincangan kita berdasarkan tulisan Imam Ibn Jauzi, berdasarkan kitabnya yang bertajuk Talbis Iblis, ataupun perangkap iblis, tipu daya iblis, bagaimana iblis memperdayakan manusia. Dalam kuliah kita yang lalu kita berbicara berkenaan dengan tajuk kecil, iaitu tipu daya iblis terhadap golongan yang berilmu. Jadi pada malam ni kita akan sambung perbincangan itu berdasarkan apa yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis. Pada malam ini tuan-tuan, Imam Ibn Jauzi dia menyebut tentang teguran beliau terhadap ulama hadis ataupun ahli hadis. Dalam pengajian kita yang lalu kita juga telah pun menyentuh serba sedikit teguran Imam Ibn Jauzi terhadap ahli hadis. Maka malam ni kita sambung sedikit lagi berkenaan dengan teguran beliau terhadap ahli hadis. Dia kata, dan termasuk talbis iblis terhadap para ahli hadis adalah dorongan sebahagian daripada mereka mencela sebahagian yang lain. Imam Ibn Jauzi dia highlight kepada kita bagaimana penyakit yang berlaku di kalangan ahli hadis. Ni orang hebat-hebat belaka ni tuan-tuan, bukan calang-calang, bukan kata orang awam dak, bukan kata orang jenis baru mengaji macam kita ni kan. Kita ni baru nak buka matan arba'in, baru nak belajar riyadhus salihin, baru nak belajar nak berjinak-jinak dengan sahih Bukhari, dengan sahih Muslim kan, dengan Sunan Tirmizi. Ini bukan orang macam kita ni. Ni ulama-ulama, orang yang hebat-hebat, orang yang memang ahli dalam bidang hadis. Ni. Tapi Imam Ibn Jauzi dia cerita macam mana penyakit yang ada pada zaman dia. Mana benda yang berlaku pada zaman dia ni kita nak tengok sama ada benda ni berlaku tak pada zaman kita. Kita nak tengok tuan-tuan sekalian. Baik. Dia kata penyakit yang ada di kalangan ahli hadis pada zaman dia ialah saling mencela antara satu sama lain. Yang ni tuan-tuan. Orang yang kata orang yang berilmu dalam bidang hadis, ulama-ulama hadis pada zaman dia tengok dengan mata kepala dia sendiri, menyebabkan dia menulis nasihat ini. Dia menulis kritikan ini supaya benda ni tidak lagi berlaku di kalangan ahli-ahli hadis. Dia kata celaan ini berlaku antara ahli hadis dengan ahli hadis yang lain. Kawan ni duk cela kawan tu, yang kawan tu duk cela kawan ni.
Kalau kita duk tengok benda ni tuan-tuan, pada zaman kita hari ni, ada tak benda ni berlaku? Ada. Ada. Dia bukan sahaja berlaku di kalangan orang awam macam kita. Orang awam ni memanglah kan. Kita duk kata kat orang tu duk kata kat kita. Geng-geng ustaz pun sama. Ustaz ni kata kat ustaz tu kata kat ustaz ni. Serupa je. Tapi ulama tu sendiri, kan? Ahli hadis tu sendiri saling cela-mencela antara satu sama lain. Zaman kita pun duk ada, zaman Imam Ibn Jauzi pun duk ada, yang menyebabkan dia tulis benda ni tuan-tuan. Pasal apa? Imam Ibn Jauzi kata, pasal apa? Dia kata kerana keinginan saling membalas. Tu. Ini masalah dia. Keinginan saling membalas. Ini masalah dia tuan-tuan. Kalau kita kritik orang tu sebab orang tu salah dan kita tak ada niat nak dendam pun tak apa. Kan? Kita jujur kritik orang tu, bagi nasihat. Kan? Sebab dia buat kesilapan dari segi agama, khususnya dalam bidang hadis. Kita nasihat dia. Yang tu tak apa. Yang masalah yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi ni, kita kutuk kawan tu sebab kita nak balas. Hari tu dia kata kat aku ni, aku nak kata kat dia balik. Ni masalah dia tuan-tuan. Kita tak mau. Tak mau benda ni berlaku. Saling nasihat menasihati, yang tu bagus. Sebagaimana surah Al-Asr yang kita duk baca kan. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Yang tu bagus. Tapi yang tak bagusnya ialah kita saling mencela pasal duk dendam. Pasal hari tu dia kata kat aku ni peluang aku pula nak kata kat dia. Yang tu jangan. Dia kata apa? Dia kata mereka ni puak-puak ahli hadis yang saling mencela antara satu sama lain. Dia kata mereka mengeluarkan celaan-celaan mereka itu dengan menggunakan bidang jarah dan ta'dil. Alasan dia jarah dan ta'dil. Siapa yang mengaji bidang hadis, dia akan tahu jarah dan ta'dil. Jarah dan ta'dil. Kita nak kata orang tu buruk, kita nak kata orang tu baik. Pasal apa hadis ni kita tak boleh terima daripada dia? Pasal dia ada cacat. Dari segi perangai dia, dari segi siqah dia dan sebagainya, dia ada cacat, dia ada masalah. Dari segi hafazan dan sebagainya, dia ni pernah dituduh sebagai berdusta dan lain-lain. Itu jarah. Ta'dil, orang ni bagus, dia positif, orang ni memang ingatan dia kuat, dia ni siqah, dhabit apa semua ni, dia ni bagus, tak ada masalah apa semua tuan-tuan sekalian. Itu jarah dan ta'dil. Jadi Imam Ibn Jauzi kata, bila kita duk saling mencela antara satu sama lain, kita duk guna alasan jarah dan ta'dil. Tapi sebenarnya kita duk dendam kawan tu. Yang tu yang tak bagus. Bila orang tegur, pasal apa ni duk bergaduh antara satu sama lain, kita bagi alasan jarah dan ta'dil. Padahal sebenarnya bukan jarah dan ta'dil, tapi sebenarnya saling dendam, mendendami antara satu sama lain. Itu masalah. Kan? Biasalah orang, dia nak buat benda buruk, dia bagi alasan hak bagus. Kan biasalah kan? Kita nak tipu orang, bagi alasan nak tolong kawan tu. Kan banyak kan? Ke tuan-tuan tak pernah kena? Tipu. Pasal apa kena tipu? Ke orang menipu ni, dia datang kat kita, dia kata aku main ni pasal nak tipu hang ni. Ada tak? Tak ada. Bila dia datang nak tipu kita tu, dia tunjuk cara bagus. Dia kesian kat kita, dia nak tolong kita, dia nak bagi bantuan apa semua. Lepas-lepas tu kita kena lipat. Pasal tu kena tipu. Maka tuan-tuan sekalian, masalah yang duk berlaku ini, mereka menggunakan alasan jarah dan ta'dil, tapi sebenarnya bukan. Dia kata, Imam Ibn Jauzi kata apa? Mereka menggunakan alasan jarah dan ta'dil yang mana digunakan oleh ulama dahulu untuk membela syariat. Ulama dulu dia guna jarah dan ta'dil nak mempertahankan agama daripada jenayah orang-orang yang berbohong apabila meriwayatkan hadis. Ulama zaman dulu dia guna jarah dan ta'dil bagi menapis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak ada orang yang berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama pada zaman Imam Ibn Jauzi, Imam Ibn Jauzi kata dia orang ni guna jarah dan ta'dil untuk saling mencela antara satu sama lain. Yang ni yang dikritik oleh Imam Ibn Jauzi.
Maka Imam Ibn Jauzi kata, sebenarnya Allah Ta'ala sahajalah yang maha mengetahui tujuan sebenar mereka apabila mereka saling mencela di antara satu sama lain. Contoh dia bagi, Imam Ibn Jauzi dia bagi contoh yang sangat cantik, tuan-tuan. Bagaimana hebatnya ulama zaman dulu dalam masalah jarah dan ta'dil. Nak banding dengan ulama zaman kita hari ini yang guna jarah dan ta'dil untuk saling mencela antara satu sama lain. Imam Ibn Jauzi dia bagi contoh macam mana ulama zaman dulu bila bercakap bab jarah dan ta'dil, dia tak peduli benda tu kena dekat musuh dia ke, benda tu kena dekat keluarga sendiri ke, sahabat baik ke, dia tak kira. Yang penting aku tegakkan jarah dan ta'dil. Zaman kita lah, jarah dan ta'dil ni kalau dekat musuh je kita duduk sedap, tibai belasah cukup-cukup, kan? Kalau kawan sendiri, ada tak kita nak buat jarah dan ta'dil? Kalau kawan sendiri, kita nak cerita tak kelemahan dia, ingatan dia macam mana, dia ni suka bohong ke tidak? Ada tak kita nak sebut pasal kawan kita? Zaman lah, cuba tuan-tuan tengok, kan? Tak ada. Kalau geng sendiri tak ada. Geng sendiri tak ada. Imam Ibn Jauzi dia bagi contoh macam mana zaman dulu dia tak kira geng aku ke bukan geng aku ke, tak peduli. Yang penting aku cakap secara jujur. Ni contoh yang kita kena terima. Dia kata, di antara bukti yang menunjukkan buruknya tujuan, tengok dia kata, adalah diamnya mereka terhadap orang yang mengambil riwayat daripada dirinya. Dia kalau benda tu hak daripada diri dia, dia duduk senyap. Kalau benda tu hak datang daripada dia, walaupun salah, dia duduk diam belaka. Imam Ibn Jauzi kata. Tapi dia kata benda tu tidak dilakukan oleh ulama-ulama dulu, dia kata. Contoh dia kata, Ali bin Al-Madini pernah meriwayatkan hadis daripada ayah dia. Ali bin Madini ni tuan-tuan salah seorang perawi, dia ni meriwayatkan hadis daripada ayah dia. Dia meriwayatkan hadis daripada ayah dia. Ayah dia seorang yang dhaif. Dari segi rijal, dari segi orang yang meriwayatkan hadis tu, ayah dia tu seorang yang ada masalah. Bila ayah dia ada masalah, Ali ni kata apa? Dia kata dalam hadis syekh ini ada sesuatu. Mana ada masalah? Sebab ayah dia tu dhaif. Rawi itu ayah dia. Dia terima hadis daripada ayah, dan ayah dia tu seorang yang ada masalah. Maka dia sebut kelemahan yang ada pada ayah dia, supaya orang yang ambil hadis tu daripada dia berhati-hati dengan hadis hak dia bawa ni. Zaman kita lah tuan-tuan, zaman kita sekarang ada tak orang macam ni? Zaman kita sekarang ada tak ulama yang macam ni? Kita kalau sanad daripada kita comel belaka. Kalau sanad daripada kita, hak mana hak kita bawa ni tuan-tuan, semua elok belaka. Rasanya tuan-tuan, payah kita nak cari orang yang habaq tu terang dia kata hak ni sanad ni daripada ayah aku ni tak berapa elok ni, dia ada masalah. Yang tu kita nak tengok. Zaman kita sekarang ada tak orang yang kata-kata agamawan, ahli agama yang mampu bercakap benar, lau diddu bi anfusihim, walaupun bertentangan dengan diri mereka sendiri. Benda tu bertentangan dengan diri kita, tapi kita sanggup berkata yang benar walaupun bertentangan dengan diri kita. Itu contoh orang yang benar-benar jujur dalam masalah agama. Tuan-tuan nak kenal orang tu bagus tak bagus, ialah dia sanggup bercakap benar walaupun benda tu akan merugikan diri dia. Ustaz-ustaz tuan-tuan sekalian, bila orang tanya masalah agama, kadang-kadang dia nak reka, nak bohong juga walaupun dia tak tahu. Yang ni jangan mengaji dengan ustaz lagu ni. Tak, jangan nak mengaji. Ni ada dalam surat khabar kan, Ustaz Casanova kan, 10 bini kena penjara setahun ke 2 tahun. 2 tahun penjara, lepas tu kena rotan 6 kali rotan. 6 kali rotan tuan-tuan, tercabut kulit daging.
Kulit punggung tercabut tuan-tuan, 6 kali rotan. Bukan rotan mahkamah syariah, rotan mahkamah sivil. Bukan. Rotan mahkamah syariah, minta maaf. Rotan mahkamah syariah, 6 kali rotan. Dia dibicarakan di mahkamah syariah. Sebab mengadakan apa disebut persetubuhan di luar nikah. Lebih kurang gitulah. Pertuduhan yang dikenakan ke atas dia. 10 isteri. Orang ramai kata apa yang bodoh sangat sampai tahu dah dia ada bini apa semua. Yang isteri-isteri dia ni kata dah, kami bukan bodoh, dia kata, tapi kami kena tipu. Kan? Kena tipu. Biasalah orang nak tipu orang ni tuan-tuan, dia kena cerdik. Jadi kalau kita tak hati-hati, kena. Dia pandai tu, dia kata kena segerakan pernikahan sampai kita tak ada nak cek latar belakang keluarga dia. Tambah pula dia mengaku ustaz. Orang zaman kita lah, kalau ustaz ke ustaz kata apa, telan belaka. Asal ustaz semua telan. Ni masalah. Tak boleh. Ustaz ke, ulama ke, tok guru ke, tuan-tuan kena tapis. Kena tapis. Benda yang saya cakap pun tuan-tuan kena tapis. Jangan tuan-tuan kata, ni ustaz jalan ni tak apa, dia ustaz lagi, lawyer lagi. Kan? Udahlah ustaz, lawyer lagi. Ke A, tak boleh. A ke, A plus ke, A minus ke, tak kira. Tuan-tuan kena tapis. Tok guru sekalipun, tok guru pondok sekalipun kena tapis. Pasal apa? Ni yang Imam Ibn Jauzi kata zaman dia, bukan ulama lekeh-lekeh, ahli hadis dia kata, buat perangai yang sama. Maka kita jangan duduk apa ni kita kata lalai daripada apa yang diingatkan oleh Imam Ibn Jauzi. Maka dia bagi contoh macam mana Ali bin Al-Madini, dia bawa riwayat daripada ayah dia dan dia sendiri kata ayah dia tu ada masalah. Ni contoh orang yang bagus tuan-tuan sekalian. Contoh orang yang bagus. Macam kita lah tuan-tuan, orang nak ambil anak kita. Kan orang nak ambil anak kita ataupun kita nak ambil anak orang, nak buat menantu. Tuan-tuan nak sembunyi ke nak bagi tahu benda betul pasal cacat anak kita? Sembunyi ya. Takkan nak abak betul. Bagi tahu betul tak laku anak kita. Tu perangai kita. Kita kira asal-asal laku je. Macam meniaga juga asal laku je. Macam nak ambil anak orang juga, anak laki kita ada banyak masalah. Kita tutup keaiban dia, akhir sekali bila kahwin tungan terbalik. Kesian dekat orang tuan-tuan. Jangan buat perangai macam tu. Tak. Sebab apa? Sebab pernikahan kita kena zahirkan. Bila nak kahwin kena zahirkan kecacatan yang boleh menyebabkan terganggunya rumah tangga mereka. Baik. Tuan-tuan sekalian, Yusuf bin Al-Husain, ini disebut oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitab dia. Dia kata, aku pernah bertanya kepada Al-Muhasibi tentang ghibah. Harith Al-Muhasibi dia kata, berhati-hatilah kamu daripadanya, kerana ghibah itu sejelek-jelek perbuatan. Dia kata. Maka dia pun ceritalah bagaimana masalah mengumpat ni, benda-benda yang tak elok dan sebagainya. Dan ini akan sebagaimana yang kita mengaji sebelum ni, tentang bagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tentang keburukan ghibah, tentang keburukan mengumpat. Maka dalam keadaan yang macam tu tuan-tuan, kita kena berhati-hati supaya kita tak termasuk dalam masalah atau dalam isu mengumpat. Baik, kemudian muslimin muslimat sekalian, perenggan yang seterusnya, Imam Ibn Jauzi dia cerita tentang masalah fenomena ataupun kecenderungan di kalangan ahli ilmu untuk berdebat. Ini pun satu masalah tuan-tuan. Imam Ibn Jauzi kata, masalah di kalangan fuqaha, orang-orang yang faqih, yang faham tentang agama, yang suka berjidal. Istilah dalam kitab-kitab dia sebut jidal, yang suka berjidal, suka berdebat. Dia kata apa? Dia kata, dan termasuk talbis iblis terhadap fuqaha adalah mereka lebih suka dalam ilmu perdebatan untuk mendapatkan pensahihan dalil atas sesuatu hukum, istimbat, detail-detail permasalahan syariat dan pelbagai alasan yang dikeluarkan oleh ulama mazhab dalam mengeluarkan pendapat-pendapat mereka. Itu sangkaan mereka. Siapa kata? Imam Ibn Jauzi kata. Imam Ibn Jauzi kata, berdebat ni golongan fuqaha, para ilmuwan, dia suka berdebat. Pasal apa mereka suka berdebat? Imam Ibn Jauzi kata,
sebab fuqaha ni, Imam Ibn Jauzi kata mereka menyangka, puak-puak orang alim ni, dia menyangka bahawa dengan berdebat itu mereka akan dapat mencari dalil mana yang paling sahih. Sangkaan dia, sangkaan para ulama ni yang suka berjidal. Bila berjidal akan dapat dalil yang paling sahih dalam sesuatu hukum hakam agama. Lepas tu dia kata kita boleh tahu dengan berjidal itu bagaimana ulama mengistimbatkan hukum, membuat kesimpulan, mengeluarkan hukum daripada isu-isu masalah yang ada dalam syariat dan bagaimana alasan-alasan mereka. Macam mana nak tahu? Dengan cara berjidal, dia kata. Tak kata dekat orang, tuan-tuan. Saya sendiri pun suka tengok orang berdebat ni. Pasal apa? Berdebat ni, tuan-tuan. Bila kita tengok orang duk berdebat, dia hak bagusnya pasal apa? Pasal dua-dua pihak, tuan-tuan, dia akan keluarkan semua ilmu dia. Betul tak? Bila berdebat ni, kita akan buat keluar semua peluru kita. Jarang orang berdebat dia simpan kuku. Ada tak orang berdebat dia simpan kuku dia? Boleh kata tak ada. Dia akan keluar semua buah-buah dia tu, kan? Kuku ke, taring ke, peluru ke, dia buat keluar semua. Yang belah ni pun buat keluar semua, yang belah ni pun buat keluar semua. Sebab tu saya mengakui, tuan-tuan, benda yang dikhawatiri oleh Imam Ibn Jauzi ni juga ada pada diri saya. Saya suka tengok orang berdebat. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab bila berdebat ni, dua-dua pihak dia akan keluarkan buah-buah dia yang paling ganas. Kan? Poin dia yang paling cantik. Maka kita boleh tahu dua-dua pihak ni hak mana yang paling bagus hujah dia. Tapi, tuan-tuan, Imam Ibn Jauzi dia tak setuju. Imam Ibn Jauzi dia tak setuju. Tengok dia kata apa? Dia kata seandainya dakwaan mereka ini benar. Mana Imam Ibn Jauzi kata seandainya cara berdebat itulah boleh menyebabkan kita mendapat dalil yang paling kuat. Dia kata seandainya dengan cara berdebat ni kita boleh mengetahui cara ulama mengistimbatkan hukum. Dia kata seandainya benda ni betul, dia kata nescaya mereka disibukkan dalam semua masalah. Ini alasan dia. Imam Ibn Jauzi dia tak mau kita disibukkan dengan benda-benda yang macam tu. Tuan-tuan tak percaya? Kalau tuan-tuan tak percaya dengan apa yang ditulis oleh Imam Ibn Jauzi, tuan-tuan boleh buat uji kaji sendiri. Boleh buat eksperimen sendiri. Nak tahu betul ke tidak Imam Ibn Jauzi kata ni, try. Try macam mana? Berdebat dalam WhatsApp. Kan? Dalam Telegram, dalam Facebook, try berdebat sekali nak tengok. Oh, tuan-tuan, berasak. Kan? Berasak. Tak berasak apa? Kita kata gitu, yang kawan ni kata gini pula. Kita kata macam dia balas balik, tuan-tuan sekalian. Kita semayang pun tak khusyuk. Kan? Tak sabar ni nak tunggu habis semayang ni, nak balas balik hak dia kata tu. Semayang pun duk teringat nak jawab apa ni lepas ni pula. Sampai tahu tu. Kadang-kadang orang duk komat dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila duk komat dah, kita duk berjidal lagi ni. Duk jawab lagi ni. Hidup ni, tuan-tuan, duk tension je. Pasal apa? Nak jawab hujah kawan tu. Itu yang dikhawatiri oleh Imam Ibn Jauzi. Tuan-tuan tak percaya, cuba tuan-tuan buat sekali. Ambil satu orang yang memang suka berjidal ni, suka berdebat ni, tuan-tuan ambil orang tu, tuan berdebat dengan dia. Lepas tu tuan-tuan banding pula satu hari, tuan-tuan switch off telefon tu, jangan pakai, tuan-tuan tengok beza dah hari, tuan-tuan. Beza, tuan-tuan. Hari hak kita tidak berjidal, kita tutup handphone tu, kita tak terlibat dalam perbalahan dalam media sosial tu, tenang sungguh, tuan-tuan. Tenang sungguh. Masa kita berjidal dengan dia tu, bini bercakap apa kita tak dengar dah. Pasal apa ni duduk duduk tumpu kat handphone ni. Anak nak cerita masalah kat sekolah, kita tak peduli dah. Pasal apa nak jawab ni. Ni. Yang tu yang dikhawatiri oleh Imam Ibn Jauzi. Nak berbahas dengan orang bukanlah kata tak boleh langsung, boleh, tapi sekadarnya sahaja. Kita bagi hujah kita satu dua, nampak dia nak
bertegang urat dengan kita, jangan layan. Lagu tu je. Kan? Kita kena bagi hujah. Pasal apa? Kena bagi penerangan. Ni dakwah kan? Katalah orang ni yang duk bergaduh hari ni. Bergaduh apa hari ni? Hari ni topik apa paling hangat tuan-tuan? Hari ni topik semayang sunat gerhana kan? Hari ni semayang sunat gerhana. Antara saya duk tengok dalam WhatsApp ni, kawan-kawan ni duk berdebat apa dia? Semayang sunat gerhana ni nak baca deras ke nak baca perlahan? Dia duk bahas yang tu. Allah, saya kata ni nak semayang tu ni duduk berdebat lagi dalam WhatsApp. Kita bagi satu dua cukup lah. Bagi apa dia, ulama mana yang kata, kitab mana yang kata, hadis mana, apa semua. Kalau dia nak berkeras juga, tak payah layan lah, lagu tu je. Satu dua cukup kan? Satu dua cukup. Jangan duk sampai sari suntuk duk layan kawan. Jangan. Ini menimbulkan masalah. Sakit hati pun ada tuan-tuan kan? Kadang-kadang kita letak info ni, ada buat lagu tu dah. Letak info, ada buat lagu tu. Duk geram kat kawan tu. Jangan sampai tara tu. Jawab satu dua, nampak dia pelik sangat, jangan layan. Itu cara yang betul. Apa dia? Semayang buat tak masjid ni? Tak buat. Dia susah nak sebab hari kerja kan. Hari kerja semua kalut. Ada setengah tempat buat, ada yang tak buat. Tak apalah. Jadi ada yang kata kena jaharkan kan? Ada yang kena jaharkan. Ada yang kata kena perlahankan. Macam-macam lah pendapat. Kalau tuan-tuan nak ikut pendapat jumhur ulama kata diperlahankan suara. Kan? Sebagian ulama mentarjihkan pendapat menjaharkan suara. Pasal apa? Sebab ijma' ulama kalau semayang sunat gerhana bulan, boleh kata ijma' ulama kata jahar. Baca kuat. Kan? Kalau gerhana bulan kita baca kuat. Gerhana bulan waktu apa? Waktu malam lah. Kan? Ke ada gerhana bulan waktu siang? Malam lah tak? Jadi boleh kata ijma' lah. Kalau ada hak pelik-pelik tu, yang tu kita kata pendapat syadzah. Itu pelik sangat. Tapi boleh kata ijma' lah. Bahawa gerhana bulan jahar. Yang duk bergaduh hari ni ialah, sehari dua ni ialah gerhana matahari hak waktu siang ni. Jadi kalau nak kira jumhur kata diperlahankan suara. Tapi kita tak boleh juga menafikan bahawa sebahagian ulama mentarjihkan menyaringkan suara. Sebab hadis dalam Bukhari pun ada bahawa Nabi menjaharkan suara. Jadi janganlah bergaduh kan. Siapa yang nak perlahankan suara, itu ada pendapat jumhur, pendapat majoriti ulama yang memperlahankan suara. Lepas tu siapa yang nak nak menjahat, siapa nak memperlahankan suara, maka dia perlahankan suara. Sebab itu pendapat jumhur kan. Tapi siapa nak jaharkan, nak nyaringkan suara dia masa semayang, maka dia jaharkan. Itu juga ada pilihan sebahagian fuqaha. Jadi kita jangan duduk buat habis masa kan, duduk berhujah benda-benda yang macam tu. Yang penting kita tahu, yang kata jahar siapa dia kan, yang kata perlahan sir siapa dia. Okeylah. Lepas tu kalau masing-masing tak boleh setuju juga, tak apalah, kita buat cara kita, dia buat cara dia kan. Lepas tu semayang sunat gerhana ni pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh nak berjemaah, semayang bersendirian pun boleh. Di pejabat, sambil-sambil tunggu anak tuition ke apa ke tepi jalan pun boleh. Cuma kat Malaysia ni payah nak jumpa orang semayang tepi jalan. Dekat taman rekreasi sambil tunggu anak kita duk beriadah pun boleh kan sebenarnya. Tapi orang kita tak boleh semayang di taman bunga, di taman tempat riadah rekreasi. Nanti orang kata, oh tu riak tu, nak menunjuk. Orang kita perangai lagu tu. Padahal tak jadi masalah pun. Tuan-tuan tengok di negara Arab pun, negara orang putih kan, luar negara Arab pun sama, negara orang putih pun sama tuan-tuan. Biasa pemandangan semayang tepi jalan ni, tempat orang awam, di train station, sembah, itu ni benda biasa kan. Cuma dalam masyarakat kita je yang pelik. Benda ni jarang kita tengok. Mungkin sebab kita ni mewah dengan masjid kot. Kan kita ni selang sikit jumpa masjid, selang sikit jumpa surau, jumpa madrasah. Jadi mewah sangat. Jadi nak jumpa suasana orang semayang di taman bunga, taman rekreasi ni payah kot. Mungkin sebab itulah. Tapi jangan tuduh orang riak.
Jangan tuduh orang menunjuk-nunjuk bila kita tengok orang semayang di taman bunga dan sebagainya. Itu dibolehkan dalam agama. Pasal ada orang tanya, tapi ustaz kalau saya semayang seorang, siapa nak baca khutbah? Saya kata hang lah baca khutbah. Dia melawak kan. Siapa nak dengar khutbah saya pula? Tu masalah. Tak jadi masalah. Semayang sunat gerhana ni tak buat jemaah pun tak apa, bersendirian. Jadi khutbah tak adalah. Takkan nak khutbah seorang-seorang. Kan? Khutbah tu pun sunat, kan? Khutbah tu pun sunat. Kalau tuan-tuan buat berjemaah sekalipun, tuan-tuan tak buat khutbah pun tak apa. Malah sebahagian pendapat kata bukan khutbah pun, sekadar bagi nasihat je, buat cara informal gitu je pun boleh. Macam tazkirah, kan? Pun boleh. Adalah pelbagai pendapat. Jadi kita benda-benda lagu ni kita berlapang dada. Cuma kita bagi hujah, kan? Bagi hujah, bagi dalil, lepas tu terpulang kepada orang ramai. Dia nak pakai hak mana berdasarkan kepada keyakinan dia. Baik. Jadi dia kata apa? Imam Ibn Jauzi kata tujuan salah seorang di antara mereka, dia kata menyusun perdebatan tu. Dia tengok pasal apa Imam Ibn Jauzi ni dia tak suka. Pasal apa? Tengok. Dia kata tujuan salah seorang di antara mereka menyusun perdebatan dan menyelidiki benda-benda yang kontra ni, benda-benda yang ada discrepancies, contradiction, pertentangan ni. Pasal apa? Dia kata setengah orang dia saja je nak berdebat. Dia saja nak berdebat, dia nak cari poin-poin yang boleh bertelagah. Kan? Dia cari benda-benda dalam masyarakat ni, benda hak boleh bertembung. Saja cari, dan hak tu lah hak dia yang duduk serang. Duduk serang pasal nak suruh bertembung ni. Pasal apa? Imam Ibn Jauzi kata tujuan dia untuk mencari pujian daripada manusia dan untuk mendapatkan kemasyhuran, popularity. Dia nak popular. Siapa yang kerja dia tak ada kerja lain, kerja dia nak berbalah, nak berdebat, nak berbalah, nak berdebat, dalam hati dia saja cari poin-poin nak suruh masyarakat bertelagah. Pasal dia nak orang kata dia pandai berdebat, dia nak orang kata dia ni ada ilmu banyak, kan? Boleh buat keluar yang tu, boleh buat keluar yang ni. Tujuan dia pasal dia boleh jadi popular. Nanti kamera pakat datang dekat dia, kan? Ambil gambar dia, masuk dalam YouTube, nanti dia boleh masuk dalam TV, nanti orang ramai pakat datang pasal nak tengok berdebat. Kalau dia ada niat yang macam tu, Imam Ibnul Jauzi kata inilah yang dikatakan sebagai talbis iblis. Kita tuan-tuan, kita kena beza. Ada orang dia tengok dalam masyarakat ni ada benda yang masyarakat buat benda tak betul, dia nak bagi nasihat, yang tu tak apa, kan? Dia bagi pandangan dia hak betul macam mana, dia nak perbetulkan masyarakat, yang tu tak apa. Sebab dalam hati dia tak ada niat nak cari populariti, dia tak ada niat nak melaga-lagakan masyarakat supaya nama dia tu naik, orang sebut nama dia tak ada niat lagu, yang tu tak apa. Yang Imam Ibn Jauzi ni cerita ni ialah ulama yang sengaja mencari poin-poin kontroversi supaya dia boleh berdebat, supaya orang ramai datang kepada dia, dia masuk dalam TV, masuk dalam radio, masuk dalam majalah, orang akan sebut nama dia sebagai orang yang pandai, orang yang berilmu dan sebagainya, orang yang pandai berhujah. Maka orang macam inilah yang Imam Ibn Jauzi kata yang terperangkap dengan perangkap iblis. Kita tak mau. Tak mau. Walaupun kita bukan ulama, kita orang awam je, orang biasa je pun kita tak mau terlibat benda-benda lagu ni. Tujuan kita share dalam Facebook, tujuan kita share dalam WhatsApp, dalam Telegram ialah untuk menyebarkan ilmu. Bukan nak cari populariti, bukan nak suruh orang kata kita pandai. Tak, itu bukan tujuan kita. Baik, tuan-tuan sekalian, dia kata padahal Imam Ibn Jauzi kata padahal kadang-kala orang itu tidak mengetahui hukum dalam masalah kecil sama sekali,
sehingga mengakibatkan munculnya musibah di mana-mana. Dia kata kadang-kadang yang buat keluar cerita ni bukan ulama pun. Kadang-kadang tu bukan ulama pun, bukan faqih pun, bukan faham agama pun. Benda kecil-kecil pun dia tak tahu sebenarnya. Tapi dia nak menunjuk-nunjuk seolah-olah dia pandai sangat. Yang ni jangan. Yang ni tuan-tuan, manusia tak boleh nak hukum. Manusia tak tahu apa yang ada dalam hati kita. Yang ada, yang tahu benda yang ada dalam hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benda lagu ni atas dunia tak apalah. Kan, engkau nak popular, engkau famous, engkau terkenal, tak apalah, engkau dapat apa yang engkau kejar. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala akan bagi balasan yang sewajarnya kepada sesiapa yang melakukan kebaikan ataupun kejahatan. Dua-dua tu akan dapat balasan. Orang yang buat baik, yang ikhlas, dapat pahala. Orang yang buat jahat, yang riak, yang ujub akan dapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perenggan yang ketiga, Imam Ibn Jauzi kata apa? Dan termasuk dalam jerat iblis adalah terlalu beraninya mereka dalam berfatwa. Tengok, berani sangat buat keluar fatwa yang dia tak layak sebenarnya nak bagi fatwa, tapi berani. Jangan duk berani sangat. Kalau kita tak layak untuk bagi fatwa, jangan bagi fatwa. Padahal Imam Ibn Jauzi kata, padahal dia belum mencapai kelayakan untuk berfatwa. Dia tak boleh pun bagi fatwa, tapi sedap-sedap dia bagi fatwa. Kadang-kala mereka berfatwa berdasarkan waqi' mereka yang bertentangan dengan nas. Bagi fatwa, dia tengok keadaan keliling dia, dia tak ambil kira benda yang Quran kata, dia tak ambil kira apa yang hadis kata, dia tak ambil kira apa yang ulama tulis dalam kitab-kitab yang muktabar, dia main sembrono buat keluar fatwa. Jangan. Kita nak bagi fatwa ke apa ke tuan-tuan, kena tahu nak rujuk kat mana. Kena tahu nak rujuk dekat mana. Quran pun kena tengok apa yang ditafsirkan oleh ulama yang muktabar. Kita tak boleh kita kata ni Quran kata ni, kita pergi faham ikut cara kita. Tak boleh. Macam orientalis duk buat lah orang putih tuan-tuan, kan? Orang putih orientalis tu yang bukan Islam, dia bukan mengaji agama dengan cara betul, dia memang baca sendiri, dia faham sendiri, dia ikut suka dia. Tu jadi tunggang terbalik. Budak-budak kita yang duk mengaji, buat master, buat PhD di negara-negara barat, menakalkan pendapat-pendapat orientalis walaupun pendapat itu pendapat yang songsang. Ini masalah. Tak apalah, nak tunjuk kesongsangan dia boleh kita nakalkan pendapat dia, tapi kita hentam dia balik. Yang tu tak apa. Yang tak bolehnya kita menyokong pendapat orientalis dalam keadaan kita mengetahui pendapat dia tu salah. Yang tu tak boleh. Seandainya, Imam Ibn Jauzi kata, seandainya mereka menahan diri daripada menjawab masalah-masalah itu, sebenarnya itu lebih baik bagi mereka. Sepatutnya tak payah jawab lah. Dan kau tak layak untuk bagi fatwa, maka janganlah bagi fatwa. Imam Ibn Jauzi kata, lebih baik duduk diam je. Saya sendiri tuan-tuan, bukan tak mau jawab soalan orang yang duk tanya saya. Banyak orang duk tanya. Hak telefon ada yang melalui Facebook dia PM, melalui Facebook pun ada yang melalui Telegram, melalui WhatsApp. Tapi saya tak larat nak jawab tuan-tuan. Kadang-kadang yang duk tanya soalan dia kata, ustaz, saya tanya ustaz, cuba ustaz tengok aku atas tu ada 3-4 soalan ustaz tak jawab pun, dia kata. Kan? Saya dah tak larat. Akhirnya sekali saya kata kat dia, saya kata, Syekh, tak ada ke soalan hak mudah? Ni semua 3-4 soalan yang hang tanya aku semua payah-payah belaka. Aku tak ada nak jawab. Nak jawab ikut suka tak boleh. Sebab hukum hakam agama ni semua milik Allah Ta'ala. Kan bukan milik saya. Saya tak boleh sembrono jawab halal haram, wajib makruh apa semua tak boleh jawab sembrono. Saya kena cek dulu. Nak jawab, walaupun saya rasa saya tahu jawapan dia, tapi main rasa-rasa tak boleh. Saya kena ambil masa. Kadang-kadang orang tanya dalil, nak rujuk kat kitab mana, itu ambil masa tuan-tuan. Very time consuming. Orang putih kan, ni orang putih. Kan? Very time consuming. Ambil masa tuan-tuan.
Tapi orang hak tanya ni, ialah kita nak salahkan dia tak boleh juga kan. Dia nak tahu, dia pun tanya 2-3 ustaz yang terkenal tak jawab. Dia tanya hak tidak terkenal macam saya ni. Hak tanya kat saya pun tak dan juga. Kan? Kadang-kadang jumpa tengah jalan. Kita kalut-kalut nak pergi kuliah maghrib. Oh, dia nak sembang dengan kita. Kita duk tengok jam, dia tak faham-faham lagi. Kita nak datang kuliah, dia nak menyembang. Ni masalah tuan-tuan. Jadi janganlah kecil hati siapa-siapa yang nak menyembang dengan saya tu. Minta maaf tuan-tuan, bukan saya tak mau layan, tapi kita duk kejar masa kan. Nak datang kuliah maghribnya, kadang-kadang ada kuliah zuhurnya, kadang-kadang ada mesyuaratnya, macam-macam lah. Jadi janganlah kecil hati kalau ada ustaz-ustaz yang acuh tak acuh jawab soalan tuan-tuan, pasal kadang-kadang tu kita kejar masa. Kita ni selalu on the go. Orang putih, budak-budak dia kata on the go. Kan? Mobile, sentiasa mobile kan. Jawab dalam WhatsApp pun jawab kalut-kalut je. Jadi kita jangan kecil hati tuan-tuan sekalian. Jadi yang lebih baik, Imam Ibn Jauzi kata, hang duduk diam kalau hang tak tahu. Kalau engkau tidak ada kelayakan kualifikasi untuk berfatwa, jangan senang-senang bagi fatwa. Ni Arab pun tunggang terbalik. Kan? Arab pun tunggang terbalik, nak jawab, nak bagi fatwa sendiri. Ni masalah. Paling-paling kurang nakal. Ambil kitab mana, fatwa mana, bagi tahu kat dia, fatwa yang ni kata gini. Macam tu tak apa. Kan? Baik. Kemudian dia kata, Imam Ibn Jauzi kata, kadang-kala iblis memasukkan syubhah pada diri mereka secara cerdik. Iblis ni dia pandai. Iblis kata, yang kau cari adalah ketinggian kedudukan, bukan takabur, bukan sombong. Dia kata, Imam Ibn Jauzi kata apa? Dia kata iblis ni dia pujuk kita supaya ikut dia, pandai. Iblis kalau bodoh tuan-tuan, macam mana dia nak perdaya orang? Cara nak memperdayakan orang, dia kena pandai juga kan. Manusia pun dia nak tipu kita, dia kena pandai tuan-tuan, baru dia boleh tipu. Kalau tipu nampak bohong atas darat, mana nak tipu macam mana? Tipu ni kena pandai. Macam orang perempuan nak tipu orang lelaki, orang lelaki nak tipu orang perempuan, dia kena pandai lah kan. Kalau dia tak pandai, dia tak dapat nak tipu. Jadi Imam Ibn Jauzi kata, iblis ni dia tipu manusia dengan cara yang penuh kepandaian, penuh dengan kecerdikan. Dia licik, cara dia tu dia licik, dia tahu cara nak buat. Maka dia kata, bukan sombong ni, dia kata, bukan takabur, cuma nak cari ketinggian kedudukan. Dia guna istilah apa, dia ganti istilah tu. Sebab engkau ni pembela syariat. Pandai iblis pujuk kan. Engkau ni pembela syariat, engkau nak cari ketinggian kedudukan, bukan engkau nak takabur. Ibn Jauzi kata, sesungguhnya engkau hanya mencari kemuliaan agama dan membantah ahlul bid'ah. Yang kau nak cari ni kemuliaan agama, yang kau nak lawan ni ahli bid'ah. Dia kata, apa yang kau cakap kepada orang yang dengki, yang hasad, menimbulkan kemarahan bagi syariat. Kerana orang yang hasad dengki, dia senang mencela orang-orang yang melawannya. Imam Ibn Jauzi kata, yang duk lawan kita tu orang tu dengki. Dia dengki. Apa yang kau sangka sebagai riak, sebenarnya bukanlah riak. Hal itu dikarenakan sesiapa pun di antara kamu, meskipun berpura-pura khusyuk dan berpura-pura menangis, nescaya akan diikuti oleh manusia sebagaimana orang sakit mengikuti cadangan seorang doktor. Dia kata, kalau kita pura-pura menangis pun, kita pura-pura khusyuk pun orang ikut. Dia kata, sebagaimana doktor bagi prescription kepada pesakit dia. Dia kata gitu. Pandai kan. Mana kalau kita pura-pura khusyuk, boleh dia kata kan. Pura-pura menangis, dia kata boleh, supaya orang ikut kita, sebagaimana doktor bagi nasihat kepada orang ramai. Maka Imam Ibn Jauzi kata, talbis ini akan terdedah juga. Talbis ini akan diketahui ketika ada seseorang yang melakukan kesombongan terhadap orang lain, atau ada seorang yang dengki berkata sesuatu tentang orang lain tersebut, maka ulama itu tidak marah kerananya, seperti kemarahannya jika yang menjadi objek adalah dirinya. Kita nak tahu dia tu macam mana bila benda tu berlaku dekat dia. Bila benda tu dekat orang lain, sedap je kan. Bila tang diri dia, oh tak boleh pula.
Kalau yang tu tuan-tuan sekalian, kita boleh tengok. Banyak orang yang macam tu. Dia tegur orang tak apa. Kan? Dia tegur tu kau-kau punya, dia bagi rapat, kawan tu tak boleh nak bangun dah. Kan? Memang rapat tak boleh bangun dah. Tapi bila orang tegur dia sikit, oh tak boleh, dia melenting dah. Lagu tu engkau tidak ada keikhlasan. Engkau buat dekat orang, rapat engkau bagi, tak apa. Tapi bila orang tegur engkau sikit, tak boleh. Kita kena adil. Kalau kita boleh tegur orang, maka kita kena juga berlapang dada bila orang tegur kita. Kan? Ni dah, kita blok terus. Boleh-boleh blok pula. Kan? Sekarang Facebook apa boleh blok. Bila orang tu bukan kata apa pun, sikit je bagi dalil sikit apa semua, nampak ada orang tak setuju dengan kita blok terus. Tak boleh. Kita blok ni kalau orang tu mencarut, baru kita blok. Kan? Dia caci maki, kata-kata kesat, yang tu kita blok. Tapi kalau dia bagi dalil, dia bagi hujah, dia bagi ayat Quran, dia bagi hadis Nabi, dia bagi kitab-kitab para ulama yang tak sama dengan pendapat kita sepatutnya mengalu-alukan orang yang berbeza pendapat dengan kita, yang boleh bagi nas. Itu sepatutnya. Saya sendiri tuan-tuan cukup suka kalau ada orang yang berbeza pendapat dengan saya, dia boleh nakalkan. Itu cantik. Kan? Dia boleh petik mana-mana kitab yang dia rujuk. Yang tu mahal tuan-tuan. Sebab kita nak cek semua, kita tak done. Tiba-tiba ada orang yang tak setuju dengan kita, dia boleh bawa kat kita, dia kata, ni ustaz, pendapat saya tak setuju dengan ustaz, ni pendapat saya ambil daripada kitab ni apa semua. Yang tu cantik. Soal hujah dia tu betul atau tidak, itu nombor 2. Itu nombor 2. Tapi nombor 1 kita nak tahu dalil dia ambil kat mana. Yang tu menambahkan ilmu. Itu menambahkan ilmu tuan-tuan. Jadi yang penting, kalau kita boleh tegur orang, kita juga mesti berlapang dada kalau orang tegur kita. Kan? Jadi Imam Ibn Jauzi kata, kita nak cam orang tu jujur atau tidak, kita tengok. Dia buat dekat orang boleh, tengok orang bila orang buat kat dia, boleh ke tak boleh. Dia kena sama. Kan? Dia kena sama, tuan-tuan sekalian. Dan di antara mereka pula ada yang senang dengan ramainya pengikut. Tengok. Imam Ibn Jauzi ni tuan-tuan, dia kata ada di antara ni orang yang berilmu ni, dia suka bila ramai pengikut. Bila tengok ramai datang kuliah dia, wah kan, ambil gambar pun di Facebook. Kan, tunjuk ramainya mengaji dengan dia. Salah ke tuan-tuan nak ambil gambar? Tak salah. Kan? Tak salah. Kita nak tunjuk dalam Facebook, tak salah. Tapi hak ada dalam hati tu apa dia? Dalam hati kau tu, bila kau ambil gambar, tunjuk dalam Facebook tu, pasal apa? Yang tu yang membezakan. Bila tempat orang ramai, dia pergi. Tempat orang kurang, dia tak mau pergi. Kan? Dia pilih-pilih. Tengok keadaan lah juga. Bukanlah kata tak boleh nak pilih. Tapi pasal apa yang engkau buat macam tu? Pasal apa? Kalau engkau pilih tempat orang ramai, tempat orang sikit engkau tak mau pergi. Pasal apa? Sebab engkau nak berbangga dengan ramainya orang yang mengaji. Yang tu salah. Yang tu salah. Tapi kalau engkau pilih tempat yang ramai, engkau tak mau pergi tempat yang sikit. Pasal apa? Sebab engkau ada 2 pilihan. Kan? Ada 2 pilihan. Bila ada 2 pilihan, kita nak pilih hak mana? Kita ada ilmu, kita nak share dengan orang ramai ke dengan orang sikit? Sudah tentu kita nak share dengan orang ramai kan? Yang tu tak apa. Sebab niat kita bukan kita nak berbangga dengan ramai pengikut, dah. Tapi sebab kita ada satu masa yang terhad, kita ada ilmu dan kita nak ilmu kita tu berkembang dengan begitu banyak, maka pun kita pilih berdasarkan prioriti ilmu tadi dapat dimanfaatkan oleh lebih ramai orang. Yang tu tak apa. Pilih masjid bukan kata tak boleh, boleh pilih masjid. Tapi tengoklah niat kau pilih tu pasal apa. Kan? Katalah tuan-tuan pilih masjid, macam tuan-tuan main mengaji malam ni lah kan. Masjid buruk tak mau pergi. Kan? Masjid buruk tak mau pergi mengaji. Nak pergi masjid yang hebat-hebat je. Boleh tak pilih masjid? Bergantunglah. Kan? Bergantunglah. Pasal apa pilih masjid? Kalau kita ada alasan yang benar, alasan yang diizinkan oleh syarak, tak apa pilih masjid.
Tapi kalau alasan itu tak dibenarkan oleh syarak, tak boleh lah. Contoh, orang perempuan contohnya, oh tak mau datang masjid ni. Bila kita tanya dia, makcik, pasal apa makcik tak mau datang masjid? Makcik suka masjid satu lagi lah. Pasal apa makcik? Makcik ni kerap kencing, dia kata. Kerap nak pergi toilet, nak pergi bilik air. Masjid ni dia kata toilet dia tu gelap sangat, makcik takut. Yang tu boleh tak pilih masjid? Boleh. Pasal apa? Itu keselamatan diri dia, kan? Ataupun dia kata, oh masjid tu selalu hilang barang, dia kata, kan? Selalu hilang barang. Tak apalah makcik, beg tu janganlah tinggal, letak kat depan. Kat depan tu hak hilang, dia kata. Kan? Kat depan tu hilang je. Tak apalah, dia takut. Masjid tu ramai pencuri. Semayang pun tak khusyuk, nak mengaji pun tak khusyuk, hati pun dah tak sedap. Nak mengaji macam mana kan? Nak iktikaf macam mana? Baik dia pergi masjid yang lebih aman, yang lebih terjaga. Yang tu tak apa. Kan? Pergi masjid tu, oh tak mau, pasal apa? Sikit lagi orang ada pecah pintu, pecah cermin. Kan? Ada satu masjid, tuan-tuan. Saya habis-habis kuliah, AJK duduk main cerita. Ustaz, pening kepala kami ustaz. Kata pasal apa? Ramai orang komplain lah. Dah kuliah kan, tempat parking pula terhad. Jadi siapa main lambat tu jauh lah, jauh. Tempat parking tu jauh. Bila jauh tuan-tuan, dah gelap. Habis-habis kuliah pukul 9, semayang isyak dekat 9.30, 9 suku, pergi-pergi tu dah pecah. Orang tak mau datang. Salahkah dia tak mau datang masjid? Tak salah, dia pilih lah. Oleh kerana dia kata pergi masjid tu rosak kereta dia apa semua, dia cari masjid. Yang tu tak apa, sebab dia ada alasan yang benar, kan? Takut keselamatan diri dia, takut keselamatan harta benda dia, itu dibenarkan oleh syarak. Tapi ada orang dia pilih masjid pasal apa? Ego dia tu. Yang ni yang tak boleh. Ego dia. Aku ustaz terkenal, takkan nak pergi surau sengit lagu tu. Kan? Aku masuk TV3, masuk Astro, takkan nak pergi masjid surau kampung kayu pula tu dengan zinc, takkan nak. Yang ni masalah. Ni riak, kan? Takabur. Yang tu siapa yang ada benda macam tu dalam hati dia, engkau jawablah di hadapan Allah Ta'ala. Aku ustaz dah terkenal, kampung-kampung macam ni tak ada, tak main lah. Aku pergi masjid pekan je, masjid bandar je, masjid daerah je. Yang ni jawablah di hadapan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ustaz-ustaz ni dia kena sedar, kepandaian dia bercakap tu bukan ramai orang kan, bukan ramai orang boleh cakap. Ada ustaz, ada BA, ada master, ada PhD, tapi tak pandai pun kuliah kan. Berapa ramai pensyarah universiti. Kuliah ada, orang tak suka datang pasal dia kelulusan tinggi pun, tapi kuliah dia tak sedap, tak menarik minat orang. Ada saya kenal satu orang pensyarah universiti tuan-tuan, ada PhD, dah pencen dah, tapi kuliah ada 4-5 orang ada. Lah kali dia tak mau datang dah. Pasal apa? Tengok 4-5 orang kat depan. Jadi kepandaian bercakap ni anugerah daripada Allah Ta'ala. Bila anugerah daripada Allah Ta'ala, manfaatkanlah anugerah itu sebaik-baik yang mungkin. Jangan biarkan sum'ah, jangan biarkan riak, takabur itu bersarang dalam diri kita, menyebabkan kita dapat dosa daripada Allah. Sama juga dengan macam kamera ni kan tuan-tuan. Sahabat kita yang ada kepandaian pasal kamera, orang yang pandai kamera tapi dia buat cara salah, kan? Dapat dosa. Tapi orang yang pandai kamera, dia datang, record, sebarkan, berapa banyak manfaat, pahala dan sebagainya. Itu contoh yang bagus. Kadang-kadang setengah masjid tak faham. Saya pergi satu tempat tuan-tuan, ada satu tempat kuliah subuh. Jadi ada sahabat kita macam ni lah, letak kamera ni. Ada tak tahu lah AJK ke makmum ke siapa tak tahu, dia pergi marah dekat kamera ni. Ni kamera siapa ni? Letak belakang. Dia pergi kata lagu tu. Janganlah gitu tuan-tuan. Yang kawan ni dia nak buat live, kan? Bila buat live, dia tak boleh pasang lambat-lambat, dia kena pasang cepat. Sebab banyak kerenah dia tu nak kena begitu begini apa semua. Jadi bila dia letak kat tengah, kita berdirilah kat sebelah tu, tak jadi masalah. Dia macam tiang lah kan, tiang. Bukan putus saf, itu ada keperluan dia, kan? Kita nak sebarkan ilmu ni, maka kita saling kena bagi kerjasama lah antara satu sama lain. Tak apalah kita tak faham tu, tak apa, tapi kita dah bagi
penerangan. Minta bagi kerjasama tuan-tuan sekalian. Sebab apa bila kita bagi kerjasama ni tuan-tuan, bila ilmu tu tersebar, ada saham tu. Kan ada saham. Saya ada saham saya, tuan-tuan ada saham tuan-tuan. Orang yang buat kerja ni semua ada saham belaka ni. Allah Ta'ala bagi pahala sesuai dengan kebaikan yang dia buat. Ya, maka sebab itu sidang hadirin mukminin, maka marilah kita sama-sama pastikan diri kita ini, apa sahaja kita ni, berilmu ke, orang mengaji ke apa, pastikan diri kita ni tidak ada sifat mazmumah, kan, tidak ada sifat yang tercela yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini diberikan pahala yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keberadaan tuan-tuan beriktikaf dalam masjid pada malam ini diberikan pahala sebaik-baiknya oleh Allah taala. Kita dibangkitkan mudah-mudahan oleh Allah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pada mahsyar, diberikan hisaban yasira, sebagaimana dalam hadis itu, hisab yang mudah, dan kita ditentukan oleh Allah Taala untuk menemani, untuk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi di sisi Allah Taala di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah ya Allah permohonan kami ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.